الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hujan tadi dapat lagi tuan-tuan dan puan-puan meluangkan masa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu dan juga rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini mendapat keberkatan, mendapat rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk perbincangan apa yang kita nak bincang pada malam ini, pada perjumpaan kita yang lalu kita bincang tentang akidah yang sahih, akidah yang sebenar. Akidah yang sebenar ini tak lari daripada 6 rukun iman. Kita dah sebut hari itu yang pertamanya rukun iman ini mempercayai akan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya mempercayai malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebut uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai sayap. Ada yang mempunyai 2 sayap, ada yang mempunyai 3 dan juga 4 sayap. Apa maksud sayap-sayap ini disebut oleh ulama? Maksudnya kecepatan, kepantasan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tak ada sayap sebab tu lambat. Kan? Cuba tuan-tuan tengok kapal terbang. Ui, laju kan main. Kan? Tengoklah makhluk-makhluk yang ada sayap laju. Itu menunjukkan kecepatan, kepantasan malaikat Allah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan juga mempercayai rasul-rasul, nabi-nabi, rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan. Dan yang keempatnya yang saya sebut panjang lebar kepada tuan-tuan dan puan-puan hari itu adalah mempercayai kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala buat turun. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam Al-Quran yang saya sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan hari itu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan benda yang berlaku yang lepas. Yang lepas Allah Subhanahu wa taala sebut cerita dalam Al-Quran. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak sebut, tak cerita, kita tak tahu. Allah Subhanahu wa taala juga sebut cerita benda yang berlaku sekarang ini. Sains telah membuktikan kebenaran Al-Quran. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan benda peristiwa yang akan datang, iaitu di hari akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, sebelum kita meneruskan lagi, saya nak cerita sedikit berkenaan dengan Al-Quran. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran yang sempena apa yang telah disebut oleh Perdana Menteri tadi. Mungkin tuan-tuan tengok kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, dalam Al-Quran antaranya diceritakan kisah Nabi Allah Musa alaihi salam dan juga kisah Nabi Allah Shu'aib alaihi salam. Biasa orang kita tak sebut Shu'aib, orang kita sebut apa tuan-tuan? Shu'ib. Kan? Shu'ib tu orang Melayu. Orang Arab sebut apa? Ataupun nama Nabi ni apa? Nama Nabi ni adalah Shu'aib. Ini panggilan yang sebenar, panggilan yang betul. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Musa alaihi salam
Setelah mana dia keluar daripada kampung dia, cerita yang panjang, setelah mana dia tampak seorang daripada kalangan Bani Israel, ataupun dia tumbuk seorang di kalangan Bani Israel itu yang telah mati, yang kena lompang sekali ya tuan-tuan, meninggal terus kan. Hebat Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan dia keluar daripada kampung dia, dia pergi ke satu tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut cerita dalam Al-Quran. Nabi Allah Musa alaihi salam berehat di satu tempat ketika mana datang dua orang perempuan yang mengembala kambing nak buka telaga ataupun tutup daripada perigi tersebut, nak buka ni tak larat perempuan. Jadi Nabi Allah Musa alaihi salam tengok perbuatan perempuan tadi, Nabi Allah Musa alaihi salam tolong untuk buka perigi ataupun telaga tadi. Kemudian setelah mana perempuan tadi pulang bertemu dengan ayah dia, setelah menceritakan perihal lelaki yang baik tadi ni, apa kata Nabi Allah Shu'aib alaihi salam? Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Apa maksud dia tuan-tuan dan puan-puan? Kita nak ambil seseorang bekerja dengan kita ini, yang pertamanya al-qawiyyu, dia ni mesti kuat, dia ni mesti gagah, dia mesti mampu. Jadi Nabi Allah Musa alaihi salam dipilih oleh Nabi Allah Shu'aib alaihi salam. Kenapa? Sebab Nabi Allah Musa alaihi salam ni kuat, gagah, dan Nabi Allah Musa alaihi salam ini mampu. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan, kita nak melantik satu-satu jawatan, nak bagi satu-satu amanah kepada orang, kita tengok dia ni mampu ke tak mampu, boleh ke tak boleh kan. Dia untuk diri dia sendiri pun dah tak boleh, tak lepas dah. Macam mana kita nak melantik dia untuk memberi satu-satu jawatan? Kemudian yang keduanya, syarat yang diletak oleh Nabi Allah Shu'aib alaihi salam, bukan setakat dia mampu, bukan setakat dia kuat, dia gagah, dia minat dengan jawatan pekerjaan dia tadi. Yang terpentingnya juga, tolong alihkan kita Proton Saga WRS juga dapat. Okey, baik. Minta maaf tuan-tuan. Ni siapa punya kereta Proton Saga WRH 1386, minta alihkan dengan segera. Boleh tuan-tuan WRH 1386, tolong alihkan. Ada? Okey, perempuan lah kot. Tak apa, keluar senyap-senyap pelan-pelan kan, tutup muka boleh. Okey, baik. Tak apa, keluar alih kereta, jangan turun balik pula. Alih kereta kemudian masuk balik. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, balik kepada cerita tadi. Selain daripada dia ni gagah, perkasa, dia kuat, dia mampu dan juga dia minat dengan pekerjaan tadi, yang paling pentingnya adalah al-amin, dia sangat-sangat amanah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hebatnya Nabi Allah Musa alaihi salam ada ciri-ciri tadi, bukan setakat hebat, gagah, kuat, tetapi amanah lagi. Lalu Nabi Allah Shu'aib alaihi salam ambil Nabi Allah Musa alaihi salam sebagai apa tuan-tuan? Sebagai menantu dia. Jadi tuan-tuan esok ni nak cari menantu, cari yang kuat, gagah. Contoh macam Alung kita ni, contoh kan. Contoh kan. Tengok yang bukan kuat dari sudut balon nasi 3 pinggan, yang tu bukannya kuat yang tu kan. Jadi maksudnya dia ni kuat dari sudut pekerjaannya, dia boleh bekerja dan ada pekerjaannya, kerjayanya dan sebagainya. Tak cukup lagi setakat itu, yang paling penting adalah al-amin, dia sangat-sangat bersifat amanah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ini cerita yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Dan antaranya lagi yang Allah Subhanahu wa taala sebut benda perkara yang akan datang. Benda yang akan datang ni, kalau Allah Subhanahu wa taala tak sebut, kita tak tahu. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Yasin ayat yang ke-78. Selalu kita baca surah Yasin, apa dia? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa
qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Allah Subhanahu wa taala cerita di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan kembali manusia-manusia ini. Bukan setakat itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengumpulkan tulang belulang yang disebut oleh Ibnu Katsir, bukan hanya setakat tulang belulang tapi segala-galanya. Ni cap jari yang ada pada kita ni, hari akhirat esok dibangkitkan oleh Allah macam tu sebiji. Allah Subhanahu wa taala boleh buat. Hebat tuan-tuan. Hebat. Kan? Cap jari kita ni tak sama. Dan juga ni mata kita ni tak sama ni. Allah Subhanahu wa taala boleh buat lebih daripada tu lagi. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang seterusnya, yang keenam, mempercayai qada dan qadar, iaitu mempercayai hukum Allah dan juga takdirnya. Yang ni satu perbahasan yang sangat panjang. Nanti kita akan masuk, kita akan bincang satu persatu berkenaan dengan rukun-rukun Islam yang 6. Maaf, rukun-rukun iman yang 6 ni kita akan masuk, akan bahas satu persatu. Ini kita bincang benda yang awal dulu ataupun kita masuk pada permulaan dia dulu. Baik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah mengatur segala perkara yang berlaku dan terjadi di alam dunia ini dengan kebijaksanaan dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cuba kita bayang tengok, Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya dia cipta, tetapi dia mengatur, dia mengurus setiap ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala cipta. Bukan dia cipta-cipta dia terus biar, tidak. Tapi dia monitor, dia mengurus setiap ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala cipta itu. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tak mengurus, habislah, lingkup habis. Dan dalam doa kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, wala takilni ila anfusina tarfata ainin. Kita minta supaya jangan Allah Subhanahu wa taala tinggal kita walaupun sekelip mata. Allah Subhanahu wa taala biar kita, tak urus kita walaupun sekelip mata, sekejap je. Tuan-tuan, kita boleh tengok, kalaulah seseorang yang sedang bawa kereta memandu, dia panggil apa? Microslip. Kan? Tengah-tengah bawa kereta laju ni 140, tiba-tiba terlelap. Apa jadi? Sekejap je terlelap tu, habis jam. Kan? Berlaku dekat Bukit Putus hari tu. Seorang wanita, seorang perempuan ni, cikgu, dia bawa anak dia, baby. Ada 2 orang kalau tak silap. Dia terlelap sekejap je. Kereta masuk dalam gaung. Allahu Akbar. Sekejap je tuan-tuan. Ni kalaulah Allah Subhanahu wa taala tak pandang kita, tak urus kita, tak tadbir kita, sekejap sekelip mata, habis lingkup. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yakinlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala perkara-perkara yang berlaku dan terjadi di alam dunia ini dengan kebijaksanaan dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan kesemuanya adalah berjalan sesuai dan juga selaras dengan kehendak yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di alam dunia ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatur, dia buat macam ni lah aturan perjalanan kehidupan yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ad-dunya yadur. Dunia ini dia berputar. Dia berputar tuan-tuan. Macam roda lah, macam tayar kereta lah. Kita tengok dia berputar. Ada kalanya tiup kita tu duduk di atas, ada kalanya tiup kita duduk di tepi, di bawah dan sebagainya. Jadi sama juga dunia ini, bumi ini, dia berputar mengikut putaran yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ada hari ini kadang kita tengok orang di atas, tiba-tiba takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala turunkan dia. Ada kita tengok hari ini asalnya dia ni ada di bawah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala angkat dia. Ini semua kebijaksanaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nanti kita akan bincang lebih detail tuan-tuan dan puan-puan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi kerajaan, pemerintahan kepada siapa? Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala nak cabut kekuasaan daripada siapa? Itu pun hak Allah. Allah Ta'ala nak bagi kehebatan, nak bagi seseorang ini dipandang mulia, itu pun hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ini satu perbahasan yang sangat panjang berkenaan dengan qada dan qadar yang kita akan bincang. Cuma tuan-tuan dan puan-puan yang saya nak sebut sedikit di sini berkenaan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ketentuan qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat diubah, dan ada ketentuan qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak dapat diubah. Antaranya apa? Antaranya mati. Mati ini memang semua pasti akan merasai mati. Cuma apa yang dapat diubah ini tuan-tuan dan puan-puan, antaranya yang dapat diubah ini antaranya umur kita. Apa yang Nabi SAW sebut dengan sambung silaturahim, dengan kita memberi sedekah dapat memanjangkan umur kita. Jadi panjang umur ni macam-macam disebut oleh ulama. Ada yang sebut apa? Memang umur dia ni memang panjang betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rajin sambung silaturahim, rajin memberi sedekah, insya-Allah umur panjang. Bukan setakat itu, sedekah ini juga yang disebut oleh Nabi SAW mampu memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, nanti lebih panjang kita akan bincang tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, seterusnya, akidah dan iman mempunyai pengertian yang sama, iaitu mengiktikadkan dan mempercayai dengan kepercayaan yang pasti dan tetap bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang menjadikan alam ini dan yang memilikinya dan juga yang mentadbirkannya, dan dialah juga yang berhak untuk disembah. Allah Subhanahu wa ta'ala cipta, bukan setakat dia cipta tetapi dia tadbir, dan kita layak untuk sembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu akidah yang sebenarnya ialah mereka yang beriman, yang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhirat, dan juga qada dan qadar. Kemudian akidah kepercayaan seseorang yang terletak di bawah 6 perkara tersebut sebagai rukun iman adalah berdalilkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Jadi 6 rukun iman, keimanan, kepercayaan kita kepada 6 benda ini yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita yakin, kita percaya dengan 6 rukun ini. Kalaulah tolak salah satu daripada rukun ni, dia tak tinggal 5 tuan-tuan, terus jadi kosong. Yang lain dia percaya, tapi soal qada dan qadar dia tak percaya. Dia tak tinggal 5, dia jadi kosong. Ataupun yang lain dia percaya, satu berkenaan dengan hari akhirat. Hari akhirat ni dia tak percayalah. Sebab apa? Duk tengok mati ni habis terus mati macam tu kan. Jadi tak jadi 5 tetapi jadi kosong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, pentingnya kita orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wajib yakin, percaya dengan sekalian rukun iman yang 6 ini dan juga rukun Islam tadi. Baik, yang pertamanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Surah An-Nisa ayat yang
ke-136. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan juga Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ni, sebelum kita tengok maksud dia yang lain lagi, Allah Subhanahu wa taala sebut di permulaan dua benda, Allah dan juga Rasul. Allah dan juga Rasul. Dua benda ni tak dapat nak pisahkan. Ada orang yang kata ikut Al-Quran, ikut Al-Quran saja, hadis tak mau ikut. Ada, tak boleh. Al-Quran ni maksudnya petunjuk daripada Allah, ataupun kita sebut Rasul ini maksudnya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua benda ni kena ikut, kena seiring. Ada yang kadang-kadang dia kata, tak apa, kita tengok hadis sudahlah, Quran tak payah. Jadi tak dapat tidak Al-Quran dan hadis ataupun Allah dan Rasul dalam kehidupan. Selain daripada itu juga, dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Di samping kita yakin percaya dengan Al-Quran, ada juga kitab-kitab yang lain. Apa dia? Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Di samping itu juga nanti kita akan bincang berkenaan dengan suhuf ataupun lembaran-lembaran yang Allah Subhanahu wa taala buat turun kepada rasul-rasul ataupun nabi-nabi yang lain. Kemudian, dan sesiapa yang kufur, yang ingkar kepada Allah dan juga malaikat-malaikatnya dan juga kitab-kitabnya dan juga rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut di penghujung dia apa? Orang yang tak beriman, yang tinggal salah satu daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut tu, dia berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Bila kita sebut jauh ni tuan-tuan dan puan-puan, nak kembali balik ke pangkuan jalan ni sukarlah. Sukar. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada orang yang asalnya agama Islam, bila dia keluar tinggal Islam ni, susah dia nak kembali balik kepada Islam. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala sebut faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dia sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pernah dengar satu ceramah seorang yang hebat. Kalau tuan-tuan kenal nama dia, Noli Husin. Dia ni asal dia ni bangsa Caya Nunalip lah. Dia asal Kristian dan dia memeluk Islam. Antara tips yang dia berdakwah, kita ni tuan-tuan yang dah Islam, yang dah beriman kepada Allah, kena jaga sungguh-sungguh, jangan terkeluar daripada Islam. Kalau dah keluar daripada Islam, kebaikan yang kita duk buat sebelum-sebelum ni habis terhapus. Rugi kan? Rugi. Umrah kita, sedekah kita, sembahyang kita, solat jemaah kita, mai mengaji sembahyang Jumaat, macam-macam kebaikan yang duk buat. Orang yang keluar tinggal daripada Islam ni, habis. Kebaikan yang dia buat dulu ni tak ada, semua terhapus. Tapi orang yang bukan Islam, antara cara metod dia berdakwah ini, bila mana dia berdakwah kepada orang yang bukan Islam, dia cerita orang yang bukan Islam ini, kan, Aunty Suzy ke, apa nama, Uncle Mutu ke apa ke, bila dia masuk Islam, walaupun sebelum ni banyak kejahatan, kebaikan yang dia buat, bila dia masuk Islam, keburukan yang dia buat sebelum ni, Allah Subhanahu wa taala ampun. Kebaikan yang dia buat sebelum-sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala bagi ganjaran pahala. Hebat tuan-tuan dan puan-puan. Ni hebatnya Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang yang bukan Islam ini, bila dia mendengar, oi indahnya Islam, macam ni rupanya Islam, barulah dia tertarik, tertawan hati dia dengan
dengan Islam. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan boleh tengoklah nama yang saya sebut tadi, boleh tengok dekat YouTube ke dekat mana, banyak ceramah-ceramah dia. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Selalu kita baca yang ni, surah Al-Baqarah ayat yang ke-285. Maksudnya Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Bukan hanya kita saja kena ikut beriman percaya kepada Allah, tapi Nabi SAW pun yakin, percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat Nabi, Rasul dan juga orang-orang yang beriman, semuanya mereka itu beriman kepada Allah dan juga malaikat-malaikatnya dan juga kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Di samping mereka beriman segala-galanya itu, apa kata mereka? Kami tidak membeza-bezakan antara seorang dengan seorang yang lain dari rasul-rasulnya. Jadi tuan-tuan, di antara syarat kita beriman ini juga, kita tidak membeza-bezakan di antara Nabi kita, Nabi SAW dengan Nabi-Nabi yang lain. Memang kita tak nafi Nabi kita, Nabi SAW seorang Nabi yang hebat. Tapi dalam satu hadis qudsi yang Nabi SAW sebut, ketika mana aku dibangkitkan di hari akhirat kelak, dibangunkan, Nabi SAW sedang, Nabi bangun, Nabi tengok Nabi Allah Musa AS dah ada dah. Kalaulah kata Nabi yang kita duk bangga-bangga sangat dengan, Nabi untung jadi umat Nabi Muhammad, Nabi hebat. Tapi Nabi SAW sendiri pun tidak mengakui kehebatan dia berbanding Nabi-Nabi yang lain. Malah Nabi sebut Nabi Musa dibangkitkan lebih awal daripada aku di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, jadi kita yang beriman kepada Nabi dan juga Nabi-Nabi yang lain, jangan kita membeza-bezakan. Walaupun Nabi SAW Nabi yang hebat, walaupun kita umat Nabi SAW umat yang hebat, macam-macam kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, tapi dalam masa yang sama kita tak boleh condemn, memperlekehkan umat-umat Nabi yang lain. Contohlah, sebagai satu contoh, apalah Nabi Nuh ni, tak ramai pun pengikut dia kan, dekat-dekat 40 orang je. Tak boleh kita cakap macam tu kan. Apalah Nabi ni panjang umur dia macam ni, takkan sampai berdakwah 950 tahun, takkan macam tu ya pengikut dia. Bukan. Kita tidak membeza-bezakan di antara Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa taala. Semua Nabi-Nabi Allah semuanya hebat-hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat, iaitu kami pohonkan keampunan wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kami kembali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk malam ni saya kira setakat tu saja. Banyak yang kita dapat pada malam ni. Yang pertamanya apa tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama, rajin-rajinlah kita membaca Al-Quran. Banyak kisah-kisah dalam Al-Quran, cerita tentang Nabi-Nabi. Samping itu kita boleh tengok maksud-maksud dia dan juga tafsir-tafsir dia. Kalau kata kita tak ada masa, tak ada kesempatan, ataupun kita segan, tuan-tuan tahu tak segan kan? Segan ni maksudnya kurang berminat lah sikit nak berbaca. Kita boleh datang ke majlis-majlis ilmu ataupun pergi ke kelas-kelas tafsir. Banyak yang ceritakan tentang tafsir-tafsir Al-Quran. Kemudian yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita dapat pada malam ni, orang yang beriman dengan sekalian rukun-rukun iman yang 6 itu, kalaulah tinggal salah satu daripada rukun iman yang 6 itu,
dia bukan jadi 5 tetapi kosong iman dia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhirnya tuan-tuan dan puan-puan, di antara syarat keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul, kita tidak membeza-bezakan di antara seorang nabi dengan nabi-nabi yang lain, dan juga seorang rasul dengan rasul-rasul yang lain. Semua nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah adalah insan yang hebat, insan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, saya mohon maaf sekali lagi. InsyaAllah kalau diizinkan Allah, kita jumpa pada perjumpaan yang lalu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tudhhib barakata 'ulumihim 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.